Setelah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, bagaimanakah Allah SWT menjaga Al-Quran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Dalam tafsir Jalalain, ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan dialah Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran, dan dialah Allah SWT juga yang mengambil tanggungjawab. Allah SWT sendiri yang mengambil tanggungjawab untuk menjaga keaslian Al-Quran. Dan ini janji Allah SWT bahawa keaslian Al-Quran seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetap terjaga. Dan kita perhatikan insya-Allah pada malam ni bagaimana Al-Quran tetap terjaga selepas ia diturunkan 1400 tahun yang lalu. Apabila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menjaga Al-Quran melalui perantaraan manusia. Apabila wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril, Rasulullah SAW menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengajar para sahabat untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada peringkat yang pertama di zaman Rasulullah SAW, penjagaan Al-Quran melalui hafalan Rasulullah dan hafalan para sahabat. Hafalan Rasulullah dan hafalan para sahabat. Dan di kalangan para sahabat ada beberapa orang yang mahir tentang Al-Quran dan qiraat Al-Quran. Antaranya ialah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari. Ini di antara kalangan para sahabat yang mahir Quran. Di samping itu ada juga beberapa sahabat yang lain yang mahir Al-Quran. Kalau kita tengok cerita Piramli, ada masyhur dengan kisah 3 Abdul kan? Abdul Wahid, Abdul Wahab, Abdul Wahhab. Nah, ini cerita Piramli. Kalau kita belajar hadis dan Al-Quran, kita akan jumpa 3 Abdullah. 3 Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Ketiga-tiga Abdullah ini merupakan orang yang pakar dalam bidang Al-Quran. Dan salah seorangnya Abdullah bin Abbas yang lebih dikenali sebagai Ibnu Abbas, merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan di kalangan sahabat yang kecil sewaktu wafatnya Rasulullah SAW di awal remaja. Dan beliau pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku selalu lupa ayat-ayat Quran yang aku baca." Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan baginda yang mulia di dada Abdullah bin Abbas seraya berdoa, "Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil." Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Ibnu Abbas menjelaskan, sejak peristiwa itu aku tidak pernah lupa ayat-ayat Quran yang aku baca. Dan Abdullah bin Abbas dikenali sebagai bahrul ilmi, lautan ilmu, orang yang cukup mendalam ilmunya dalam bidang tafsir. Ini di kalangan para sahabat yang mahir tentang Al-Quran. Pada masa yang sama, di zaman Rasulullah SAW juga Al-Quran mula ditulis, tetapi tidak ditulis ikut urutan seperti mana yang ada dalam mushaf sekarang. Ia ditulis mengikut susunan ataupun urutan turunnya Al-Quran. Bermula dengan surah Al-Alaq, ya, sampailah ayat yang terakhir. Mengikut majoriti para ulama, ayat yang terakhir yang turunkan pada Rasulullah SAW ialah Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, dan majoriti para ulama menyatakan bahawa ini ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi di kalangan para sahabat ada beberapa orang yang menjadi penulis wahyu. Antara penulis wahyu yang terkenal ialah 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Di samping itu ada juga penulis wahyu yang lain, iaitu Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid dan Thabit bin Qais. Khalid bin Walid ni tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang mengenali beliau sebagai Saiful Islam, pedang Islam. Sebab beliau memang terkenal sebagai seorang yang mahir dalam seluk-beluk peperangan, seorang jeneral yang tak pernah kalah apabila memimpin peperangan, ya. Dan apabila beliau memeluk agama Islam, Rasulullah berikan gelaran kepada beliau Saiful Islam, pedang Islam. Namun tidak ramai di kalangan kita yang mengetahui bahawa Khalid bin Walid juga merupakan penulis wahyu. Ayah kepada Khalid bin Walid, iaitu Al-Walid bin Mughirah, merupakan antara sastrawan Arab yang hebat. Bahkan dinyatakan bahawa Walid bin Mughirah merupakan sastrawan Arab yang paling hebat di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW. Dan ketika mana Walid bin Mughirah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, beliau memberitahu pada orang Quraisy, yakinilah wahai orang Quraisy bahawa Quran yang dibawa oleh Muhammad ini bukan tulisan Muhammad, bukan tulisan manusia. Sebab beliau seorang yang mahir tentang ilmu sastra, ya, ilmu sastra Arab, meyakini bahawa sastra Arab, sastra bahasa Al-Quran ini cukup hebat, cukup tinggi, tidak mungkin dibawa oleh manusia, tidak mungkin ditulis oleh manusia. Namun lantaran tekanan masyarakat dan juga agama nenek moyang yang memaksa ataupun menekan beliau untuk meneruskan agama nenek moyang, akhirnya beliau tidak memeluk agama Islam. Seperti mana Abu Talib meyakini dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar, tetapi oleh kerana tekanan masyarakat agar patuh pada agama nenek moyang, Abu Talib juga meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Demikian juga Walid bin Mughirah tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Namun demikian, anaknya Khalid bin Walid memeluk agama Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah, dan beliau di antara penulis wahyu. Jadi peringkat yang pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Quran dijaga dalam dua bentuk, hafalan Rasulullah dan juga hafalan para sahabat. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang turun. Bahkan di kala itu, peringkat awal turunnya Al-Quran, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menulis daripada baginda selain Al-Quran. Man kataba anni ghairul Quran falyamhu. Barang siapa yang menulis daripada selain Al-Quran, hendaklah dipadam. Namun setelah Islam mula berkembang dan ramai orang-orang yang di luar kota Mekah dah mula memeluk agama Islam, ya, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, uktubu li Abi Syah, tulislah hadis ini untuk Abi Syah agar beliau dapat menyampaikan pada kaumnya, ya, yang tidak berada di sisi Rasulullah SAW. Dan ini yang pertama, peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua itu zaman Rasulullah SAW, peringkat pertama. Peringkat yang kedua zaman Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama yang dilantik ialah Abu Bakar. Dan ada kelompok umat Islam yang enggan mengeluarkan zakat, lalu diperangi oleh Abu Bakar. Pada masa yang sama, ada kelompok yang mengikuti Musailamatul Kadzdzab yang mengaku sebagai rasul palsu. Berlakulah peperangan yang besar, namakan peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah ini telah mengorbankan ramai para hufaz,
lebih kurang 500 hingga 600 orang sahabat yang menghafal Al-Quran mati syahid. Melihat fenomena ini, timbul kebimbangan pada Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Bilangan sahabat yang hafal Al-Quran semakin berkurangan. Sekiranya berlaku peperangan demi peperangan, makin ramai para hufaz yang mati syahid. So kebimbangan ini disuarakan oleh Umar kepada khalifah ketika itu agar membukukan Al-Quran. Quran ditulis dalam bentuk satu buku. Pada peringkat awal, Abu Bakar agak reluctant, agak tidak bersedia untuk menulis Al-Quran dalam bentuk satu buku. Bagaimana aku boleh melakukan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW? Namun setelah diyakinkan oleh Sayyidina Umar kepentingan agar menjaga Al-Quran kerana ramainya para hufaz yang meninggal dunia ataupun mati syahid, akhirnya Abu Bakar menerima cadangan Umar Al-Khattab. Lalu beliau mengambil tindakan untuk membukukan Al-Quran. Dan Abu Bakar telah melantik Zaid bin Thabit sebagai ketua dalam rangka untuk mengumpulkan Al-Quran daripada Al-Quran, tulisan-tulisan yang ditulis di lembaran-lembaran kulit binatang, pada tulang-tulang, pada pelepah tamar dan juga batu. Demikian juga kebergantungan kepada hafalan para sahabat. Dan pada kali ini Al-Quran ditulis dalam satu buku ikut urutan seperti mana yang ada kita nampak sekarang, bermula dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Tidak seperti mana waktu ia diturunkan, ataupun tidak mengikut urutan waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana urutan ini diaturkan? Ialah pada 2 tahun terakhir sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bertadarus dengan Jibril, dan Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap dengan turutan seperti mana yang kita dapati dalam mushaf sekarang, bermula daripada surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, sejumlah keseluruhannya 114 surah. Dan Zaid bin Thabit telah pun menyusun Al-Quran dalam bentuk buku ini ikut urutan seperti yang mana yang sebutkan tadi, dan ia lengkap. Tulisan ini dalam bentuk satu buku di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian apabila Abu Bakar meninggal dunia, khalifah yang kedua yang terlantik ialah Umar, mushaf ini disimpan oleh Umar. Kemudian selepas Umar wafat, mushaf ini disimpan oleh Hafsah, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, di zaman Uthman, di samping para sahabat mengajar para tabi'in untuk menghafal Al-Quran, pada masa yang sama Islam terus berkembang. Apabila kita sebutkan sahabat ni tuan-tuan ya, sahabat mesti mempunyai 4 ciri ini. Sahabat mesti mempunyai 4 ciri. Yang pertama, sahabat ialah mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mereka sempat bertemu dengan Rasulullah dalam hidupnya. Yang keempat, mereka mesti mati dalam keadaan beriman. Sekiranya mereka hidup zaman Nabi, beriman pada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dikira sebagai sahabat. Siapakah contohnya tuan? Contoh yang paling baik ialah Najasyi. Raja Najasyi, Raja Ethiopia ataupun Raja Habsyah yang telah memeluk agama Islam. Nanti saya akan jelaskan tak lama lagi tentang kisah ini. Tetapi beliau tidak sempat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau meninggal dalam keadaan tidak bertemu dengan Rasulullah. Jadi Najasyi tidak dianggap sebagai sahabat Nabi. Demikian juga umat Islam yang beriman di luar kota Madinah, di Yaman contohnya, ya.
Di Yaman contohnya, mereka dah beriman di zaman Nabi, tapi sepanjang hidup Nabi mereka tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, maka mereka tidak digelar sebagai sahabat. Ataupun mereka ini hidup zaman Nabi, kemudian beriman pada Allah dan Rasulnya, bertemu dengan Nabi, tapi yang keempat, dia meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, tidak dikira sahabat Nabi. Ada tak contohnya tuan? Ada. Contohnya ialah di awal dakwah, ketika mana umat Islam mendapat tekanan demi tekanan, akhirnya Rasulullah SAW mencadangkan agar umat Islam berhijrah ke Habsyah, berhijrah ke Habsyah. Dan di antara sahabat yang berhijrah ke Habsyah ialah Ramlah anak Abu Sufyan bersama dengan suaminya, Abdullah. Ramlah binti Abu Sufyan yang akhirnya menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan, Abu Sufyan adalah ketua musuh ketat ajaran Islam yang merupakan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, bapa saudara Nabi, besan kepada Nabi. Dua orang anak Abu Lahab berkahwin dengan anak Rasulullah SAW. Tetapi oleh kerana Islam, datangnya Islam, Nabi menyebarkan dakwah Islam, Abu Lahab memerintahkan kedua-dua orang anak ini menceraikan anak-anak Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Lahab antara orang yang amat gembira dengan kelahiran Nabi, bapa saudara Nabi. Tapi kerana agama ini, inilah yang berlaku. Baik. Ketika Ramlah dan suaminya berhijrah ke Habsyah, Ramlah terus dalam agama Islam. Dan apabila Najasyi mengizinkan mereka yang berhijrah untuk tinggal di negara Habsyah dalam keadaan aman, suaminya tertarik kepada agama Kristian dan akhirnya memeluk agama Kristian dan mati sebagai orang Kristian. Jadi Abdullah, bekas suami Ramlah ini, tidak boleh dikira sebagai sahabat Nabi, sebab ciri yang keempat tidak ada. Dia mati sebagai orang bukan Islam. Yang akhirnya Rasulullah SAW apabila mengetahui Ramlah suaminya telah pun memeluk agama Kristian dan berpisah dengan Ramlah, Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Najasyi agar meminang Ramlah anak Abu Sufyan untuk Rasulullah SAW. Jadi Najasyi meminang Ramlah untuk Rasulullah SAW, dan Najasyi sendiri yang mengeluarkan mahar diberikan kepada Ramlah untuk Rasulullah SAW. Dan Najasyi, tuan-tuan, merupakan orang yang pertama yang disembayangkan secara gaib. Beliau menyembunyikan keislamannya sebab menteri-menteri yang berada di sekeliling beliau mengancam akan membunuh beliau sekiranya beliau memeluk agama Islam. Dan akhirnya beliau memeluk agama Islam, tetapi dalam keadaan tidak declare secara terang-terangan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk sembahyang gaib ke atas Najasyi. So, peringkat yang ketiga ni zaman Uthman bin Affan, Islam terus berkembang. Banyak peperangan demi peperangan yang berlaku, sampailah peperangan di Armenia dan juga Azerbaijan. Dan di kala ini Huzaifah bin Yaman melihat suasana yang agak membimbangkan. Apabila Huzaifah melihat orang ramai mula membaca Al-Quran ikut dialek-dialek yang mereka suka, tidak seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, kita ni kalau bercakap memang suka ikut dialek kita sendiri. Itu memang normal manusia. Saya ambil contohlah dalam bahasa Melayu contohnya. Dalam bahasa Melayu, kalau orang KL, orang Selangor, orang Johor, boleh katakan dialek agak standard. Contohlah, kalau saya nak katakan, kamu hendak ke mana? Orang KL, orang Selangor, orang Johor lebih kurang sama. Kamu hendak ke mana? Tapi kalau orang Kedah, macam mana orang Kedah cakap kamu nak ke mana? Orang Kedah macam mana? Hampi mana? Hampi mana? Kalaulah ada orang luar Malaysia yang baru belajar bahasa Melayu, ikut cara orang KL, orang Selangor dan juga orang Johor cakap, kamu mahu ke mana? Tiba-tiba dengar orang Kedah cakap, hampi mana?
Agak-agak boleh faham tak? Tak boleh nak faham. Walaupun tu dialek bahasa Melayu, hampir mana. Kalau tuan-tuan pergi ke Sarawak pula, lagi jauh. Orang Sarawak kata, sini kita. Lagi jauh kan? Sini kita. Sebab slang Sarawak ini jauh berbeza. Kedah iya, begitu kah? Au. Nah, kalau KL kata ya, orang Sarawak kata au. Jauh beza. Kalau tuan-tuan pergi ke Sabah pula, Sabah ikut slang KK dengan slang Tawau berbeza. KK slang dia agak keras, agak kasar sikit. Mana kau? Mana kau? Walaupun mungkin boleh faham lah, tapi agak berbeza. Kamu mau ke mana? Mana kau? Tapi kalau slang Tawau, kau mau pergi mana? Kau mau pergi mana? Dekatlah dengan slang KL, tapi ada perbezaan. Kalau Jawa pula tuan-tuan, lungon di kang, oh kan jauh lari, ya? Lungon di kang, kan jauh lari. Walaupun sama dalam rumpun bahasa Melayu, demikian juga bahasa Arab dengan slang yang berbeza, dengan dialek yang berbeza. Huzaifah bin Yaman melihat suasana ini dan dia bimbang. Kerana orang ramai mula membaca Al-Quran tidak ikut qiraat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mencadangkan kepada khalifah apabila kembali berjumpa Uthman, Khalifah Uthman ketika itu, wahai khalifah, tolong selamatkan umat ini, jangan berpecah tentang Al-Quran seperti mana berpecahnya orang Yahudi dan orang Nasrani tentang kitab mereka. Tuan-tuan, selain saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan nanti bagaimana percanggahan-percanggahan, kontradiksi-kontradiksi, perbezaan di antara ayat-ayat yang berlaku dalam Bible. Bukan itu saja tuan-tuan ya. Dalam Kristian ada dua aliran yang besar, iaitu aliran Tauhid dan aliran Trinity. Aliran Tauhid mempercayai Tuhan Maha Esa. Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah manusia yang mulia, Rasul yang diutuskan, dan beliau baginda bukan Tuhan. Tuhan Maha Esa. Manakala kelompok Trinity menyatakan bahawa the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Bapa Tuhan, Jesus anak Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan. Dan kelompok Trinity ini ada 4 kelompok yang dominan kat Malaysia. Yang pertama, Ortodoks, Katolik, Protestan, Anglican. Saya tak dapat nak cerita detail dalam waktu yang singkat ini, tapi daripada 4 kelompok ini ada 3 kelompok yang jelas perbezaan dalam Bible. Ya, Ortodoks percaya kalau kita dalam Islam, kemana saja tuan-tuan pergi, Al-Quran tetap sama mengandungi 114 surah. Pergilah ke Indonesia, ke Filipina, ke India, ke negara Arab, ke Afrika, ke Meksiko, ke Amerika Latin, semua Al-Quran mengandungi 114 surah. Tetapi dalam 3 mazhab ini, 3 kelompok ini, Ortodoks, Katolik, Protestan, jelas berbeza. Kalau kita panggil surah, mereka panggil buku. Tak apalah saya sebutkan surah untuk mudah faham, ya tuan. Bagi orang Ortodoks percaya Bible yang betul ada 80 buku ataupun 80 surah. Manakala Katolik pula percaya Bible yang betul ada 73 buku. Dan Protestan percaya Bible yang betul ada hanya 66 buku. Mana satu yang betul? Which one is the true Bible? Either Bible belong to Orthodox or Catholics or Protestant. Ya, daripada 80, 73, 66 buku. Mungkin daripada tiga pandangan ni, 3 Bible ni, hanya satu yang betul. Ataupun kesemua tak betul. Dan yang ketiga, mustahil semuanya betul. Clear? 3 kelompok ini percaya, Ortodoks percaya ada 80 buku, Katolik percaya ada 73 buku, Protestan percaya ada 66 buku. Daripada 3 pandangan ini, mungkin satu saja yang betul. Kemungkinan semua tak betul. Yang ketiga, mustahil
ketiga-tiga betul. Ini contoh percanggahan, kontradiksi di kalangan mereka, hatta bilangan buku berbeza. Apatah lagi konten yang ada, tuan-tuan. Konten yang ada jelas berbeza. InsyaAllah perbezaan ini saya akan jelaskan kemudian. So, Sayyidina Umar setuju, Sayyidina Uthman setuju dengan pandangan ini. Lalu beliau melantik Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dan mengambil Al-Quran yang ada dalam simpanan Hafsah, kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk kiraat yang berbeza. Sekali lagi Zaid bin Thabit telah dipertanggungjawabkan untuk mengumpulkan menulis Al-Quran dengan kiraat yang berbeza ini, dan akhirnya Quran ditulis dalam 6 nuskhah dengan kiraat yang berbeza. Satu nuskhah diantarkan Mekah, satu ke Kufah, Basrah, Damsyik dan Madinah, dan satu lagi dipegang oleh Khalifah Uthman. Sebab tu kita dengar resam Uthmani, Quran yang ditulis oleh di zaman Sayyidina Uthman yang mengandungi kiraat berbeza. Tentang kiraat, insya-Allah saya akan jelaskan kemudian selepas ini, ya. Mungkin dalam bulan depan saya akan jelaskan tentang kiraat yang berbeza ini. Baik, peringkat yang keempat, peringkat zaman tabi'in. Jadi para sahabat mengajar para tabi'in untuk menghafal Al-Quran, dan para tabi'in mengajar para tabi'in dan generasi seterusnya untuk menghafal Al-Quran. Dan inilah tuan-tuan kehebatan Al-Quran, ya, satu-satunya kitab yang dihafal oleh manusia kulit ke kulit, huruf demi huruf. Dan ini juga di antara sebab utama Dr. Gary Miller memeluk agama Islam. Dr. Gary Miller seorang profesor dalam bidang matematik di Toronto University dan juga seorang mubalik Kristian, mengkaji Al-Quran untuk memurtadkan umat Islam. Dan beliau teruja dengan besi yang ada Al-Quran ini, akhirnya memeluk agama Islam setelah setahun mengkaji Bible. Setelah setahun mengkaji Al-Quran, pada tahun 1978 beliau memeluk agama Islam. Dan peringkat yang kelima, Al-Quran dibukukan, ya, setelah pada masa yang sama para umat Islam menghafal Al-Quran. Peringkat yang kelima ini pembukuan Al-Quran dan disebarkan seluruh dunia, di mana umat Islam ada satu besi Al-Quran. Tidak seperti mana Bible yang mengandungi banyak besi. Satu besi Al-Quran sama di mana saja kita berada, dengan kiraat yang berbeza, tetapi ada disiplin yang diajar oleh Rasulullah SAW, kiraat ini. Jadi dengan ini Al-Quran tetap terjaga, sama ada di dalam dada umat Islam yang menghafal generasi demi generasi, sehingga berjuta umat Islam yang menghafal Al-Quran. Dan ini di antara sebab mengapa Yusuf Esti memeluk agama Islam, apabila melihat adanya Al-Quran, satu besi, berbanding dengan Bible yang adanya King James Version, New International Version, Good News Bible, New International Standard, dan banyak besi yang lain. Yang jadi masalah ialah di antara satu besi dengan satu besi yang lain berbeza antara satu sama lain. Bahkan kadang-kala isinya, kandungannya berbeza. Ada ayat yang ada dalam besi ini, tetapi dalam besi yang lain ayat tersebut tidak ada, ya. Berbeza dengan Al-Quran, kita ada satu besi, satu Al-Quran, di mana saja kita pergi tetap sama 114 surah. Ada perbezaan sedikit dalam kiraat-kiraat yang berbeza. InsyaAllah kiraat ini kita akan bincangkan kemudian. Dan kita lihat beginilah bagaimana Allah SWT menjaga Al-Quran. Al-Quran tetap terjaga sehingga sekarang, seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita masih lagi memiliki Al-Quran yang asli yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.